السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat yang ke-24 daripada surah Yusuf, iaitu firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sadaqallahul azim. Sungguhnya wanita itu telah maksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun maksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Demikianlah terjemahan yang boleh kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir pada muka surat 564 jadi yang keempat. Mudah-mudahan tuan-tuan telah memiliki tafsir ini kerana banyak manfaat padanya. Jadi dalam ayat ini secara zahirnya kalau kita lihat ada satu perkara yang timbul dan banyak disebut oleh para ulama tafsir tentang perkara tersebut. Di antara sebutan yang ekstrim yang kadang-kadang tidak masuk akal dan tidak patut berlaku pada seorang yang menikmati al-ismah, iaitu maksumnya baginda kerana merupakan seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dapat lihat dalam perkara ini ada 4 sisi, 4 yang terlibat. Nabi Yusuf, wanita itu, suaminya, dan seterusnya wanita-wanita dan juga saksi-saksi. Ada beberapa sudut, mungkin 5 posisi, 5 sisi yang akan diuraikan lebih lanjut. Tegasnya Nabi Yusuf merupakan seorang yang barik, maknanya bebas daripada segala bentuk tuhmahan dan kata-kata yang setengah daripada ahli tafsir terlibat untuk menceritakan perkara itu. Pertama, kalau kita lihat kata Imam Muhammad Amin Asy-Syanqiti dan tafsirnya Adwaul Bayan, bukti yang menunjukkan bahawa Nabi Yusuf tidak berkaitan dan tidak berkenaan dengan, tidak terlibat langsung dalam perkara yang namanya Al-Hammu Bis-Su', iaitu berniat untuk melakukan sesuatu yang tidak elok dengan perempuan itu, maknanya kecenderungan untuk melakukan zina kerana baginda merupakan seorang Nabi. Dapat kita lihat nombor satu sekali bagaimana Nabi Yusuf mempertahankan dirinya dengan berkata ya rawadatni an nafsi. Nanti kita akan lihat dalam ayat ke-26. Dan kemudian kata-katanya Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Nanti kita akan jumpa Nabi Yusuf meminta kepada Allah, kalau begitulah keadaannya, tekanan berlaku, lebih baiklah aku dipenjarakan. Begitu juga iktirafnya wanita itu terhadap keteguhan Nabi Yusuf AS. Bila beliau berkata dalam ayat ke-32 nanti yang kita jumpa, walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam, aku yang cuba untuk menggodanya tapi dia telah pun memelihara dirinya. Begitu juga ayat 51 nanti kita akan jumpa al-ana hasal haqq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu la minas sadiqin. Cerita yang sangat pelik ni tuan-tuan, bahawa seorang perempuan yang berada pada kedudukan begitu tinggi, beliau pula yang cuba untuk mengheret anak jagaannya, anak angkatnya, boleh kata begitulah, hambanya, pekerjanya untuk melakukan perbuatan itu. Dan begitu juga kita dapat lihat bukti kebebasnya Nabi Yusuf dari segala tuhmahan ini. Iktiraf suami kepada perempuan dengan mengatakan innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Suaminya sendiri dapat membaca situasi yang berlaku itu bahawa isinya lah yang telah melakukan tipu hilah. Dan begitu juga nanti kita akan lihat wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kazibin. Akan timbul persaksian nanti kalau dilihat baju itu koyak di bahagian belakang, maka menunjukkan bahawa Nabi Yusuf itu yang betul, perempuan itu yang salah. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kazibin. Kalau koyak di bahagian hadapan, maka Yusuf yang salah, perempuan itu betul. Kalau sebaliknya, maka perempuan itu salah, Yusuf yang betul. Dan begitu juga dalam ayat ini kita dapat lihat kata Imam Muhammadul Amin Asy-Syanqiti, bagaimana Allah telah pun syahadatullah, persaksian Allah sendiri mengatakan bahawa Nabi Yusuf ini bebas daripada segala tuhmahan dan cerita-cerita dongengan itu. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Begitulah kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan juga kekejian. As-su', kata setengah para ulama tafsir, itu merujuk kepada satu yang terdapat dalam hati. Al-fahsya, bila ia dilakukan oleh perbuatan yang melayakkan seorang itu dihukum. Maka lam di sini linasrifa anhu as-su', ini lam namanya
lam at-ta'kid, dan peranannya untuk mubalaghah, untuk menunjukkan bahawa kami memang menjaganya betul-betul. Kemudian linasrifa anhu as-su' wal fahsya, kami menyelamatkan dia daripada perkara yang su' dan juga fahsya, seperti yang telah nyatakan tadi. Jadi muslim hati dan dikasihkan lagi, kalau kita lihat kata Imam Fakhr Razi dan tafsirnya, al-mukhlasin, ada setengah baca mukhlisin, dan saya pernah terangkan kepada tuan-tuan sama ada isim fa'il ataupun isim maf'ul, ia merujuk kepada, kalau isim fa'il menunjuk kesebatian sifat ikhlas itu dalam dirinya, innahu min ibadil mukhlisin. Kalau sebut mukhlisin, wazannya muf'il, iaitu dia memang seorang yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Sifat keikhlasan itu yang sebati dengan dirinya, tak boleh dipisahkan. Dan telah kita pelajari bagaimana isim fa'il berbeza daripada fi'il. Isim fa'il merujuk kepada sifat itu mendarah daging dalam diri seseorang. Kalau dibaca mukhlasin seperti qiraah jumhur di sini, yadullu ala anna Allah Ta'ala istakhlasahu li nafsihi wasafahu li hadratih. Jadi kat sini menunjukkan kepada kita Allah yang memilihnya. Bila jadi isim maf'ul, menunjukkan sifat itu memang Allah telah menjadikan dalam dirinya begitu sebati. Maka inilah yang menunjukkan kepada kedudukan kemuliaan Nabi Yusuf dari segenap sudut telah pun terpelihara di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah para ulama tafsir yang tersilap untuk mengatakan bahawa di sini hamma biha berarti kecenderungan untuk melakukan satu perkara sebagaimana kecenderungan itu ada dalam jiwa perempuan itu. Tapi pendapat ini ditolak, kerana kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan yang digunakan oleh Allah dekat sini, laula ar-ra'a burhan rabbih, ini perkataan yang laula ini merujuk kepada, kalau belajar bahasa Arab disebut sebagai imtina', satu huruf yang sifatnya sifat imtina', maknanya satu benda itu tercegah kerana ada satu perkara yang lain. Kalaulah kita berkata dalam bahasa Melayu sebagai contohnya, kalau tamu tak datang, kalau engkau tak datang semalam, tentu aku datang kepadamu. Maksudnya apa? Laula anta atiyani la ataituka, kalau engkau tak datang, aku datang kepada engkau. Maksudnya apa? Ini menunjukkan kepada kita datangnya teman kita itu beralasan tidak datangnya teman dengan sebab kedatangan tamu yang dah datang. Begitu maksudnya. Kalau kamu tak datang, aku datang kepada rumah kau tahu. Jadi maknanya kita tak pergi rumah dia kerana dia dah datang rumah kita. Jadi laula ini bermaksud dalam konteks ini tercegahnya sesuatu kerana adanya sesuatu. Itu dia sudut bahasa Arabnya kalau kita faham. Dan sebenarnya kat sini ada berlaku takdim dan juga takhir. Ada satu yang difahami di sudut siapnya. Kerana maksud kat sini laula ar-ra'a burhan rabbih lahamma biha walakinnahu wajada ru'yatal burhan fantafa al-hamu. Ini kata para ulama tafsir. Kalau kita perhatikan laula ar-ra'a burhan Rabbi, kalaulah dia tidak melihat cahaya dari Tuhannya, maka tentulah dia akan cenderung kepada buatan itu. Tetapi dia telah mendapati cahaya Tuhannya. Maka perkataan laula ni yang digunakan dalam konteks telah pun menafikan sifat kecenderungan ingin melakukan buatan yang haram dengan perempuan itu dari awal lagi. Ia tidak berlaku. Seperti yang kita faham ayat ni tadi. Kalau kau tak datang semalam, aku pergi rumah kau. Jadi maknanya memang kita tak pergi rumah dia kerana perkara itu ternafi secara automatik kerana dia sudah datang ke rumah kita. Maka demikianlah kita memahami bahasa Arab. Yang dimaksudkan kat sini, Allah SWT telah menyelamatkan Nabi yang mulia ni dari kecenderungan untuk terfikir perkara-perkara yang haram. Dalam kitab-kitab tafsir, kalau kita perhatikan lagi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, ini adalah seperti yang Allah sebutkan, nahu min ibadil mukhlasin. Ini pujian Allah kepadanya. Begitu juga dalam ayat yang lalu, ayat 23, ma'azallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu zalimun. Tengok ini kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi inilah dia bila ada di kalangan, kata Imam Al-Fakhr Razi, ada di kalangan para jahlah, orang yang jahil yang telah pun menisbahkan, menceritakan perkara-perkara yang bersifat fadhihah. Fadhihah ni apa? Nak sebut sebagai seolah satu skandal yang berlaku, sedangkan ini merupakan seorang Nabi Allah. Bagaimana mungkin perkara tersebut terdetik dalam hatinya? Terdetik pun tidak. Jadi bila kita melihat fa in qila kad bayantum dilalatul Quran ala bara'atihi alaihi salam mimma la yanbaghi fil ayatil mutaqaddimah walakin maza taqulun fi qawli ta'ala wa hamma biha. Kalau kita nak menceritakan bebasnya ataupun tak adanya satu perkara semikian dalam diri seorang Nabi Allah, tapi mengapa Allah menyebut perkataan wa hamma biha? Maka di sini dijawab oleh para ulama tafsir, contohnya Imam Muhammadul Amin Asy-Syanqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, bahawa kat sini dia merupakan satu khatir qalbi. Ini adalah satu kecenderungan yang memang ada dalam diri sesiapa pun di kalangan manusia. Dan ini kalau nak dikatakan demikian pun, dia tidak ada perkara yang namanya taklif dalam perkara yang bersifat lintasan hati. Bahkan kalau kita lihat Nabi SAW telah pun berdoa dalam doa, Allahumma hadha qasami fima amlik fala talumni fima tamliku wala amlik. Ini melibatkan kecenderungan perasaan dalam hati seseorang, sampai Nabi SAW pun menyatakan doa baginda SAW, ya Allah, inilah kemampuan aku dari sudut kasih sayang aku berikan kepada para isteriku. Janganlah kau hukum aku pada perkara yang kau memiliki tapi aku tidak memiliki apa-apa dekat sini. Begitu juga kalau sebut tentang kecenderungan ini, kecenderungan orang berpuasa
berpuasa melihat air, rasa meleleh air dia untuk minum, padahal dia takkan minum pun, kerana perasaan takwa yang ada dalam dirinya menghalang dia. Walaupun dia nampak benda tu, rasa macam nak buat benda tu, tapi dia takkan buat. Maka ini yang dimaksudkan dengan hamun, kata Imam Muhammadul Amin Asy-Syinqiti, bahawa dia memang perasaan tabi'i, satu perasaan yang memang ada di setiap orang dalam keadaan tertentu ia timbul. Sebab itu dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahawa Nabi pernah menceritakan, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang alhamu ni makna satu perasaan lintasan hati dalam dirinya nak melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, tapi dia tidak melakukannya, maka ditulis baginya pahala penuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan hati dan dikasihan, inilah yang dimaksudkan kalau disebut perkataan alhamu itu, yang nak juga disebut oleh para ahli lughah bahawa ia merupakan satu perasaan dalam hati, tapi telah terbukti dari dua sudut ni tadi bahawasanya alhamu yang dimaksudkan di situ tidak ada implikasi hukum apa-apa, kerana Nabi SAW sendiri pun berdoa dengan permintaannya kepada Allah supaya tidak dikenakan apa-apa balasan hukuman di atas perasaan yang timbul terhadap sebahagian daripada isteri tidak timbul pada yang lain. Begitu juga dengan contoh kedua yang telah pun dikemukakan itu, kecenderungan seorang sebagai contohnya untuk minum air, melihat air yang sangat menarik perhatiannya ketika dia berpuasa. Dia takkan melakukan perkara itu, cuma perasaan itu timbul hatinya, Allah sedapnya air ni, sedapnya makan ni. Begitu juga kalau kita perhatikan tuan hati dan dikasihan, jawapan yang kedua kepada perkataan hamun, jika masih lagi dirujuk kepada perasaan kecenderungan hati oleh setengah para ahli lughah itu, maka jawapan daripada Abu Hayyan bahawa kalau kita faham dia sudut bahasa Arab seperti yang telah diterangkan, ana Yusuf lam yaqa' minhu hamun aslan bal huwa manfiyun anhu liwujudil burhan, kerana dalam konteks bahasa yang telah kita pelajari ni tadi, wa hamma biha laula ra'a burhan rabbih, di sini ada takdim dan juga takhir. Takdim yang dimaksudkan sebenarnya ayat ini bermaksud laula ra'a burhan rabbih lahamma biha walakinahu wajada ru'yatal burhan fantafa alhamu. Kalaulah tidak melihat kepada burhan, cahaya dari Tuhannya, tentulah dia akan terfikir untuk melakukannya perkara tersebut, tetapi dia telah mendapati melihat cahaya Tuhannya, maka terhalanglah, maka ternafilah secara langsung perasaan alhamu dalam diri itu. Maka tuan-tuan hati dan dikasihan, ini merupakan penjelasan para ulama terhadap perkataan yang digunakan oleh Allah di sini. Ada setengah mereka yang mentafsirkan perkataan wahamma biha itu berarti hamma an yadribaha. Ini satu kaedah dalam bahasa Arab dipanggil adanya hazaf di situ, yang difahami pada siyaqul kalam bahawa si perempuan itu cenderung untuk melakukan perbuatan zina dengannya, sedangkan Nabi Yusuf pula cenderung untuk menyelamatkan dirinya, untuk memukulnya atau mengelakkan perkara tersebut dilakukan terhadapnya. Jadi inilah dia yang telah dinyatakan tadi bila Nabi SAW menyatakan idza hamma abdi bi hasanatin faktubuha lahu hasanatan fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalha wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha faktubuha hasanatan fa inma tarakaha min jara'i fa in amilaha faktubuha bimithliha. Allah firman, jika hamba-Ku berniat untuk baik maka tulis satu kebaikan baginya, dan apabila kebaikan tersebut dilakukannya maka tulis baginya 10 kebaikan. Apabila dia berniat untuk buat kejahatan tapi tidak melakukannya maka tulis satu kebaikan baginya, kerana dia meninggalkan buatan jahat itu kerana Aku, dan bila dia melakukannya maka tulislah baginya satu kejahatan. Tuan-tuan yang berkasihan, dan satu kisah yang menarik yang dikemukakan oleh Dr. Syekhuna An-Nabulsi, Ratib Nabulsi, menceritakan tentang bagaimana satu peristiwa berlaku, seorang lelaki hampir-hampir melakukan zina dengan seorang perempuan. Menariknya kisah ini beliau kemukakan bahawa pengalaman sedemikian bagi orang saleh kerap berlaku. Bagaimana Allah menyelamatkan mereka dan apakah balasan untuknya di dunia lagi. InsyaAllah saya akan ceritakan pengalaman hari ini yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.